Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Hope you guys are doing well. So basically hari ini kita akan belajar biology. Okay, topik kita pada hari ini adalah specialized cells. Kalian boleh buka buku teks, muka surat 44 dan 45 sebagai rujukan. Okay, mari kita lihat semula pelajaran yang lepas. Pada pelajaran yang lepas, kita telah belajari animal cell dan plant cell. Okey, secara general, inilah rupa animal cell dan plant cell. Dan kalian juga perlu tahu komponen-komponen yang ada pada kedua-dua sel dan apa fungsi mereka. Okey, pada hari ini, kita akan melihat pada sel-sel yang ada kerja-kerja yang khusus. Okey, kita akan melihat kepada specialized cells. Okey, seperti yang kita tahu, manusia dan pokok adalah kompleks organism. Jadi, banyak life processes yang kita jalani dalam badan kita. Umpamanya, sebagai contoh kita bergerak, kita bernafas, kita makan dan sebagainya. Itu adalah life processes. Dan setiap sel yang akan menjalani setiap life processes yang berbeza, dia perlukan keupayaan yang berbeza. Okay, dan disebabkan itulah setiap sel dia are very well adapted. Mereka sangat rupa mereka ataupun bentuk mereka sangat sesuai dengan tugasan apa yang mereka lakukan di dalam badan hidupan. Okey, kita tengok satu contoh specialized cells iaitu red blood cell ataupun singkatannya kita panggil RBC. Okey, kita tahu darah nampak macam cair. It may looks like a liquid but actually it's full of cells. Dia banyak cells. Dan mostly cells yang ada di dalam darah kita adalah red blood cells. That's why darah kita nampak warna merah. Okay. They are the smallest cells in human body and travelling through a blood vessel. Okey, walaupun awak nampak image dekat luar, dekat skrin ni nampak macam besar, tapi ini adalah image yang selepas 2000 kali magnification. Terlalu kecil sel darah merah kita. Sehingga kan kalau kita luka berdarah, kita tak nampak pun sel tu. Kita hanya nampak, macam tercair merah yang keluar daripada badan. Betul tak? Okey, kita tengok apakah RBC yang menjadikan dia sesuai dengan tugasan mereka. Yang pertama adalah red blood cell tiada nukleus. Okey, kerana red blood cell hanya jalankan satu tugasan iaitu dia akan bawa oksigen ke seluruh badan daripada lung dan dia akan bawa pulang semula karbon dioksida daripada badan ke paru-paru, ke lung. Okey, itu saja tugasan dia. Jadi dia tak perlukan nukleus iaitu otak untuk control the activity. Okey. Seterusnya, RBC dia kecil dan dia sangat fleksibel. Sebab tu dia boleh lalu di celah-celah saluran darah kita yang kecil. Okay, sampai ke hujung-hujung kaki, hujung kuku pun masih ada darah. Betul tak? Kalau kita luka ke hujung kuku pun still berdarah. Sebab darah boleh sampai dekat situ. Dan kita tahu RBC warna dia merah kerana dia full of hemoglobin. Okay, hemoglobin ni adalah bahan kimia yang berwarna merah. Yang menyebabkan RBC itu nampak warna merah sebab dia ada hemoglobin dan tugasan dia adalah to carry blood. Dan karakteristik RBC yang lain adalah it can squeeze through narrow blood vessels. Sesempit macam mana pun blood vessels tersebut, RBC boleh lalu. Okey, mari kita lihat kepada sel yang seterusnya iaitu muscle cell, sel otot. Okey, muscle cells are long and thin. So they are designed to work together. Mereka direka atau dicipta untuk bekerja sama. Okay. So called the fibers. Juga dipanggil sebagai fibers kerana fibers ni membenarkan muscle cells untuk contract. Okay, untuk ditegang dan to produce movement. Kenapa kita boleh bergerak adalah kerana kita ada muscle. Okay, ini adalah salah satu muscle cell. Muscle cell yang connected to bone. So basically bila muscle kita gerakkan muscle, kita flex muscle kita, ada pergerakan. Okay, inilah yang warna merah dan putih ini adalah muscle cell. Okay, anda boleh nampak. Bila di zoom makin kecil ke dalam, dia panjang. Okay, itu adalah muscle cell. Dan kita juga ada muscle cell di jantung. Okay, that's why kenapa jantung kita boleh berdegup
non-stop kerana dia diperbuat daripada muscle. Okay. Ini adalah rupa muscle cells yang ada pada jantung. Dia link together. That's why tak pernah ada kes lagi jantung muscle dekat jantung tu putus. Okay, kerana they are very strong link together dan dia boleh contract and relax bersama-sama. That's why jantung kita boleh berdegup non-stop. Okay, sampailah tiba ajal kita. Okay, kita akan tengok sel yang seterusnya iaitu fat cell, sel lemak. Okay, ini adalah rupa sel lemak yang ada dalam badan kita. Okay. Apa yang berlaku pada fat cells? Nukleus dan cytoplasm are squeezed to the side to make room for fat. So kalau kita nampak setiap satu bulat ni adalah fat cell dan kita tak nampak mana nukleus dengan cytoplasm dia. Kerana dia memberi ruang kepada fat. Okay. Fat cells adalah energy storage for times when you can't eat enough. Bila kita tak cukup makan, kita tak cukup gula, fat cells adalah sumber tenaga kita. Okay, fat cells akan dipecahkan, dia akan ditukarkan menjadi tenaga untuk kita gunakan seharian. That's why orang kata kenapa kalau kita boleh hidup tanpa kita tak boleh hidup tanpa air 3 hari, tapi kita boleh hidup tanpa makanan untuk lebih daripada seminggu. Kerana kita ada fat cells. Okay. Dan jika kita ada layer of fat cells under your skin, it can help to keep you warm. That's why kenapa kalau orang kata bila kita banyak sikit lemak, kita akan susah sedikit nak rasa sejuk, kita lambat rasa panas sebab badan kita umpama dah ada penebat sendiri. Okay. Mari kita tengok sel yang seterusnya iaitu bone cells. Ini adalah rupa bone cells. Okay, bone cells kita yang ini, yang bulat, awak nampak ada dua berjaring ni, itu adalah bone cells. Yang warna coklat-coklat kelabu di belakang ini, itu adalah bone. Okay, tisu tulang kita. Tulang kita yang keras tu. Okay, bone is rigid and hard but is full of living cells. Okay, bone kita, dalam tu ada banyak cells. Kenapa cells inilah yang akan membentuk tulang? Apa yang berlaku? Bone cells dia akan make fiber ni, fiber yang berjaring-jaring ni dan dia akan dilepaskan sekeliling. Apa yang berlaku? Minerals will stick to the fibers and turn into solid bones. Okay, bila banyak minerals melekat dekat fiber ni, dia akan bertukar jadi tulang. Okay, that's why kita tahu bila kita nak dapatkan tulang yang sihat, kita kena minum banyak, kita kena ambil banyak mineral. Minum susu, jaga pemakanan dan sebagainya, kita akan ada tulang yang sihat, tulang yang kuat. Okay, these cells are left surrounded by bone. What this ni bagi tahu, sel-sel ini ditinggalkan disekelilingi oleh tulang. Tulang akan tutup dia. Okay, memang dia akan, rumah dia adalah di celah-celah tulang. Kerana dia yang menjadikan tulang kita sentiasa renewed. Okay, kalau contohnya hari ni kita patah, macam contoh kita terpatah tulang, ada kes patah tulang. Macam mana sel tulang tu boleh sembuh? Sebab adanya bone cell di dalam dia, dia akan renew balik tisu untuk tulang. Okay, habis untuk bone cell, mari kita, okay, ada satu lagi tertinggal. Okay, they reach out through tiny gaps to contact other cells and take in nutrient. Jadi macam mana bone cells mendapatkan makanan? Awak nampak ada lubang-lubang dekat sini. Lubang-lubang ni adalah laluan fiber-fiber tu. Dia contact dengan other cells menggunakan tiny gaps tersebut and dia pun take in nutrients. Sebab kita tahu kita hidup sebab cells kita hidup. Jadi sebenarnya kita makan tu bukan untuk diri kita. Kita nak kena bagi makanan dekat cells kita supaya cells kita boleh berfungsi. Selagi cells kita berfungsi, selagi itulah kita hidup. Okey. Kita teruskan untuk cells yang seterusnya. Okey, kita dah habis dekat animal cells. Sekarang kita nak tengok untuk plant cells pula. Okey, untuk plant cells, kalian boleh lihat pada gambar. Kita fokuskan kepada root hair cells, flowworm dan juga xylem. Root hair cells, flowworm dan juga xylem. Mari kita tengok. Okey, cells, kita tahu plant cells, plant perlu untuk buat makanan sendiri. Jadi dia ada specialized cells yang membenarkan dia untuk
absorb sunlight, while at the same time, dia perlukan satu cells juga untuk ambil air dan mineral daripada tanah. Okey. Dan cells yang terlibat untuk absorb sunlight adalah leaf cell, manakala root cells are specialized to take in water and minerals ni, root cells. Nampak dia berbulu, right? Okay, kita tengok. Root hair cells are branches out. Okay, ini adalah branches out yang dimasukkan. Kenapa dia mesti ada branch keluar? Sebab nak increase surface area. Bila dia ada increase surface area, so that dia boleh collect banyak air dan mineral daripada tanah. Banyaklah air dan mineral akan masuk daripada tanah terus ke dalam pokok. Okay. Dan kita tengok pula xylem. Okay, xylem kalau dalam gambar ni yang warna biru bentuk macam T ni. Okay, xylem adalah tough tube that carry water from the root to the part of the plant. Dia membawa air daripada akar ke setiap bahagian pokok. Okay, kita tahu even anak pokok dekat atas pun perlukan air. Jadi macam mana air daripada tanah boleh sampai ke anak pokok? Okay, dengan melalui xylem. Dan kita tengok pula flowem. Kalau dalam gambar ni, flowem dia ada 4. 1, 2, 3, 4 yang berwarna hijau ni. Okay, flowem pula, dia specialize in carry nutrients down from the leaf. Kita tahu leaf adalah kawasan pokok yang menghasilkan makanan. Jadi, macam mana akar nak dapat makanan pula? Okay, akar dia dapat dia punya sumber makanan daripada bahagian pokok atas. Makanan tu turun melalui flowem. Okay, jadi untuk plant cells, kita kena pelajari 3 specialized cells ni, iaitu root hair cells, xylem cells dan phloem cells. Okay, secara ringkasnya, pelajaran kita pada hari ini, plant and animal cells specialize to do different jobs kerana kita adalah complex organism. Jadi kita ada specialized cells to carry different functions. Sebagai contoh, red blood cells adaptations made it good at carrying oxygen. Muscle cells specialize in making themselves shorter ataupun contract. Fat cells are adapted for storage and bone cells to build bones. Root hair cells specialize in taking water and minerals, as well as xylem and phloem from tubes to transport water and nutrients. Okay, jadi apa yang kita telah pelajari, hari ini kita telah pelajari beberapa specialized cells. Okay, jadi itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jika kalian ada persoalan, kita akan berbincang semasa sesi Zoom. Untuk sebagai pemahaman, kalian boleh jawab online exercise yang akan sertakan di dalam latihan pada hari ini. Okay, itu saja. Terima kasih.